Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton analisis awani bersama saya Zulfitri Yusof. Hari ini Lembaga Keselamatan Belanda DBS telah mengeluarkan laporan awal siasatan nahas MH17 di mana laporan setebal 34 muka surat lain antara lain mendedahkan bahawa pesawat MH17 ditembusi banyak objek berkelajuan tinggi yang menyebabkan pesawat itu berkecai di udara sebelum serpihannya bertibaran di kawasan seluas radius 10 km persegi di timur Ukraine. Rakaman komunikasi antara kru pesawat dalam kokpit juga menunjukkan tiada masalah teknikal atau situasi cemas berlaku sepanjang penerbangan. Pesawat itu juga tidak terhempas akibat masalah teknikal atau sabotaj oleh kru penerbangan dan laporan awal yang disiapkan oleh DBS itu dibuat berdasarkan maklumat yang diperoleh dari kotak hitam pesawat kawalan trafik udara, imej satelit dan juga gambar dari tempat nahas. Ini yang akan kita perbincangkan dalam analisis awani pada hari ini. Saya bersama dengan Profesor Kapten Dr. Muhammad Haridun Muhammad Sufian, merupakan Ketua Penyelidikan dan Inovasi dari Universiti Kuala Lumpur, Institut Teknologi Penerbangan MIAT, UniKL MIAT, dan Kapten Bersara Abdul Rahman Omar Tun Muhammad Anif, bekas pegawai penyiasat UDM juga bersama kami dalam analisis awani pada malam ini. Mungkin Kapten boleh memberikan respon awal terhadap laporan awal yang dikeluarkan ini. Bagaimana masyarakat secara keseluruhannya juga perlu memahami bentuk laporan awal yang dikeluarkan ini dan mungkin sesuatu yang kita dapat fahami dengan lebih jelas perkara-perkara yang berkaitan dengan nahas ini. Kapten. Apa yang kita dapat lihat daripada laporan awal ni ianya sebenarnya adalah merupakan satu laporan pandang pertama. Dia akan go through semua bahan-bahan bukti yang mana yang ada dan macam mana kita faham kita masih lagi tidak dapat nak membawa keluar bangkai pesawat serpihan pesawat, maka mereka hanya berdasarkan kepada gambar-gambar yang dihantar daripada kawasan kemalangan. Dan ini juga termasuk taburan serpihan, taburan mayat, laporan keadaan cuaca yang ada pada masa itu,
juga percakapan lalu lintas udara dengan pesawat dan sebagainya. Jadi itu semua diletakkan dalam satu laporan untuk memberi kita satu gambaran bagaimana perkara itu sebelum berlakunya penembakan tersebut dan selepas penembakan tersebut di manakah arah pesawat tersebut jatuh dan bagaimana dia jatuh, bahagian mana yang mula-mula jatuh dan sebagainya. Dan kalau dilihat gambaran tebaran pesawat itu terhempas, contohnya serpihan itu bertebaran, ini adalah hasil daripada image satellite daripada Earth. Dan masih banyak lagi kebanyakan kalau mengikut laporan juga akses terhadap kawasan kejadian masih lagi terbatas. Dan daripada laporan forensik juga ianya sedikit tercemar dan itu tidak dinyatakan dan tidak komprehensif dalam laporan ini. Apa yang kita dapat lihat, sejauh manakah laporan awal ini perlu penambahbaikan dan ataupun perlukan sumber-sumber data dan juga maklumat yang lebih komprehensif untuk apabila setahun akan datang ianya memberikan satu laporan yang lengkap? Sebenarnya laporan ni adalah initial report, so hanya 34 pages. Sebenarnya final report 100 to 200 pages long. So sebenarnya kalau dalam kes ni mungkin dia dapat buat satu lab analysis lah tentang structural strength of kawasan terbang tersebut lah. Kalau kita tengok pada rekahan kawasan terbang tersebut ada lubang-lubang tu, maknanya pesawat ni mengalami 3 jenis stress: shear stress, bearing stress dan nominal stress. So mereka perlu buat satu identification program lah bila kita letak lubang-lubang ni pada jarak tertentu pada structure jenis material tersebut, pergi pada lab dan buat beberapa structure analysis, stress analysis. Mungkin PCR boleh keluarkan gambar-gambar serpihan-serpihan pesawat itu. Mungkin kalau dilihat dari serpihan-serpihan itu juga dilihat lubang-lubang akibat hentaman itu mungkin memberikan Yes, betul. Kalau lubang itu berada pada jarak tertentu pada lubang-lubang tersebut, adakah akan membagi rekahan yang kita nampak pada gambar-gambar iaitu 10 km radius dan 8 km radius. So dari sana kita kena buat lab analysis. So Boeing mungkin boleh terlibat dalam perkara ini lah, sebab bila mereka manufacturer dan design kawasan terbang tersebut, selalunya mereka akan buat ASIP, iaitu Aircraft Structure Integrity Program. Mereka akan go through beberapa stress analysis, beberapa material, nak tengok material mana sesuai dan apa rekahan, corak rekahan atau pattern rekahan yang akan berlaku bila ada nominal stress, ada bearing stress dan juga ada shear stress. So itu patut dilakukan dalam comprehensive analysis nanti. Mungkin PCR boleh keluarkan gambar serpihan-serpihan pesawat terlebih dahulu, dan daripada itu mungkin juga dilihat kita perlu melihat bahawa tadi Kapten ada menyebut bahawa betapa pentingnya daripada ini kita dapat tahu jenis peluru pandu yang digunakan, ID dan sebagainya. Dalam aspek itu, bagaimana kita melihat selepas ini pegawai penyiasat yang mungkin berada di ground zero contohnya, yang dapat melihat sendiri serpihan-serpihan pesawat tersebut, dapat membuka dan juga memberi jawapan kepada punca sebenar ataupun jenis tembakan yang dilepaskan kepada MH17. Sebagaimana yang saya dapat lihat dalam laporan awal ini, kita dapat puncture wounds dan indentation pada beberapa bahagian serpihan pesawat. Jadi yang pertama sekali ianya memang selari dengan pendapat awal, iaitu ianya telah ditembak dengan menggunakan blast fragmentation warhead. Tetapi blast fragmentation warhead yang digunakan di sini adalah jenis besar. Sebab kalau kita menggunakan peluru pandu air to air, biasanya dia warhead dia tidak besar, lebih kurang dalam 3 kg. Seperti mana yang adalah beberapa konspirasi teoris ni mengatakan. Mungkin boleh, bagaimana laporan ini menjawab sikit sebanyak spekulasi dan juga konspirasi teori. Mungkin ada yang mengatakan bahawa ini dilancarkan dari darat, ada juga pesawat lain dan sebagainya. Bagaimana itu terjawab? Okey, yang menjadi syak, suspek yang utama mula-mula mereka mengatakan ialah pesawat jenis Su-25 Frogfoot. Ramai orang ingat kalau pesawat tu pesawat tentera, makanya ianya adalah pesawat pejuang. Sebenarnya tidak, ya. Frogfoot ni lebih kurang macam kalau dalam US Air Force ni ialah A-10 Warthog. Ya, ianya digunakan untuk serangan ke darat, udara ke darat. Jadi Frogfoot dia tidak mempunyai pressurized cabin. Biasanya ketinggian maksima dia dapat terbang tanpa membawa apa-apa senjata, ya. Dia lebih kurang dalam 23,000 kaki. Kalau dia membawa persenjataan penuh, lebih kurang dalam 16,000 kaki sahaja. Dan dia membawa peluru pandu R60 Airfit yang saya katakan membawa cuma 3 kg saja warhead, dan dia memerlukan panduan radar. Panduan radar, kalau kata
pesawat tu dah terbang kat 23,000 kaki, kalau dia tak pakai pressurized suit, pilot ni memang terror lah. Okay, dia boleh tahan darah, hidung darah dan sebagainya, dan dia boleh mendongak melihat kapal terbang itu sehingga pesawat tu peluru pandu tu kena pesawat tanpa aircraft tu stall. Okey, itu satu percubaan yang agak... Okey, saya nak berhenti rehat seketika dahulu. Mungkin kita boleh bercerita tu semasa berhenti rehat nanti. Kita berhenti rehat seketika dahulu dan selepas ni kita nak bercerita bagaimana bentuk siasatan ini juga mampu dijadikan lebih komprehensif lagi, dan kita bercerita mengenai keadilan untuk MH17, bagaimana bentuk siasatan yang atau bukti yang diperlukan untuk membawa mereka yang bertanggungjawab terhadap insiden ini ke muka pengadilan. Itu perbincangan kita dalam analisis Awani selepas ini. Betul-betul kita dalam analisis awal ni, Doktor mungkin dapat membantu saya bagaimana hasil siasatan ini menerima kerjasama dari pelbagai pihak. Namun adakah kerjasama itu sudah sampai pada tahap maksimumnya atau banyak lagi yang perlu dilakukan? Tadi Doktor menyebut mengenai Boeing. Contohnya Boeing mungkin dapat memberikan data dan juga maklumat-maklumat yang berkaitan dengan komunikasi dan sebagainya. Dan itu juga dapat memberi signal dan juga isyarat dari arah mana pesawat itu menerima hentakan dan sebagainya. Bagaimana? Yes, kalau kita lihat pada preliminary report, kita nampak pada kokpit dia berada pada dekat dengan FDR dia, last point of FDR, flight data recorder tu. Ini bermaksud yang kemungkinan misal tu mungkin terkena pada bahagian kokpit atau bahagian depan kapal terbang tu. Itu sebabnya bahagian lain itu aft dan juga central fuselage mungkin glide beberapa kilometer. Itu sebabnya mereka berada di kawasan 8 kilometer daripada kokpit tersebut. So itu merupakan satu pattern lah. So Boeing pun bila mereka buat full scale analysis, mereka ambil the whole fuselage tu dan letak dalam wind tunnel ya, dan go through beberapa knots of wind, simulate kapal terbang tu berada pada 200 knots atau 293 knots seperti mana digambarkan dalam laporan tersebut. So mereka dapat simulate pada wind tersebut, pada speed tersebut, bagaimana rekahan itu akan terlerai di bahagian-bahagian mana, sejauh mana dia akan pergi. So kita mungkin dapat simulate itu dalam wind tunnel. Kalau dikatakan jarak bahagian hadapan kokpit tidak jauh dari kawasan FDR terakhir, komunikasi itu berlaku, 1.7 km bahagian daripada kokpit yang lain berada di utara kawasan itu, dan 8.3 km kawasan atau bahagian pesawat yang lebih besar di bawah sana. Faktor cuaca dan juga faktor fizikal ataupun pesawat itu sendiri. Ya, fizikal, setiap shape yang turun daripada bumi, turun kepada bumi, dan setiap shape yang actually glide through the air, dia ada terminal velocity-nya. Kalau shape dia macam ni, terminal velocity dia lah X. Kalau shape dia macam handphone macam ni, mungkin terminal velocity dia Y. So setiap objek-objek tertentu, yang shape tertentu ada aerodinamik dia tertentu. Itu sebabnya dia akan pergi ke merata-merata tempat. Sebab kita tengok debris itu pun berbagai shape dia. So itu sebabnya kita kena buat lab analysis, go through wind tunnel, buat shape yang tersebut, shape ini, shape ini, shape ini, dan tengok apa terminal velocity tersebut pada shape-shape macam ni. So itulah yang kita perlu buat sekarang ni. Kepentingan untuk membawa keluar serpihan-serpihan itu dan memberikan jawapan yang lebih komprehensif. Dalam aspek ini kita sedia maklum bahawa akses terhadap kawasan kejadian sangat-sangat minimal, dan bukan sahaja untuk berada di kawasan kejadian tapi untuk berbagai proses dan juga prosedur yang banyak lagi dilakukan. Kita perlukan metodologi proses analisis. Itu kita ambil serpihan tersebut dan tengok adakah memang ada serpihan BUK yang tersepit di antara reka-reka tersebut. So mereka ambil itu, buat satu forensic analysis dalam Microsoft, buat daripada software tertentu, dan mereka analyse adakah material BUK itu berada di dalam serpihan-serpihan tersebut. Itu sebabnya metodologi analisis itu memang amat penting sekali. Kedengaran teknikal situ. Tapi Kapten, mungkin aspek lain yang dilihat ataupun yang dikongsikan juga dalam laporan awal ini, seperti laporan data recorder dan sebagainya, mungkin tidak membawa banyak maksud ataupun signifikan yang besar terhadap hasil siasatan. Tapi bagaimana dengan cuaca dan sebagainya yang mungkin dapat memberikan kita gambaran dan juga memahami kejadian sebenar jadi bagaimana? Kalau kita lihat daripada taburan awan yang ada pada kawasan kejadian tersebut,
MH17 sebenarnya terbang di kawasan yang tidak berawan. Ya, sebab awan di kawasan yang dia terbang itu dia mempunyai cloud base lebih kurang 3,000 ke 5,000 kaki. Kemudian dia punya top, ya, dia punya cumulus cloud top tu lebih kurang dalam 10,000 kaki saja. Dan dia tidak melitupi sebesar sebahagian besar kalau dalam penerbangan kita sebut sebagai 3 okta, 3/8 saja daripada kawasan ruang angkasa yang tertutup dengan awan. Jadi boleh katakan cuaca adalah agak cerah di kawasan barat daya. Barat daya pada MH17 tu memang ada cloud base, cloud top sampai 30,000 kaki dan sebagainya. Kalau kita tengok yang seperti mana yang Prof sebutkan glide path bahagian belakang kapal terbang, kalau kita tengok apabila kapal terbang terbang dan kemudiannya kita tengok selepas ditembak ianya lebih kurang pergi ke arah ini. Mungkin faktor angin juga seperti mana yang saya sebutkan tadi, angin datang pada ketinggian 32,000 kaki itu, angin datang daripada tenggara, ya, 196 darjah pada 13 knot, dan itu mungkin telah memberi kesan kepada badan pesawat yang masih lagi jatuh junam. Saya nak berhenti lihat seketika dahulu, tapi keadilan masih perlu dicari dan juga ditegakkan. Itu perbincangan di blok terakhir analisis awan ni. Kita berhenti lihat seketika dahulu. Saya ada sedikit masa, lebih kurang 5 minit untuk mengakhiri diskusi ini. Keadilan untuk MH17. Ini laporan awal siasatan dan kita mahukan laporan yang komprehensif dan juga laporan yang dapat membuktikan kejadian sebenar untuk mereka yang bertanggungjawab dapat dibawa ke muka pengadilan. Apa lagi yang diperlukan dalam masa setahun ini supaya laporan akhirnya nanti kita dapat mencari ataupun tidak dapat membuktikan dengan lebih jelas lagi, Kapten? Seperti mana yang Prof sebutkan tadi, yang penting sekali ialah kita mesti dapatkan semua cebisan-cebisan serpihan MH17 untuk dibawa ke satu tempat dan diassemble semula untuk kita tengok, ya, dari segi penetration blast fragmentation warhead tersebut, dan juga untuk mengenal pasti apa jenis senjata yang telah digunakan. Kalau kita dapat bahagian-bahagian senjata tu, kita boleh kenal pasti pula inventory siapa. Ya. Dari situ kita boleh dapat tahu siapa petualang yang telah menembak MH17. Kalau nak ikutkan dalam macam mana kita nak bawa petualang-petualang ni ke muka keadilan ni, ini menjadi sedikit komplikasi, ya, sebab kita faham Ukraine diberi backing oleh NATO dan juga US, manakala puak pemisah dibelakangi oleh Rusia. Jadi mana-mana satu pihak pun kalau kita dapati bersalah, bagaimana kita nak bawa dia orang ke muka keadilan? Kalau sekalipun kata United Nations buat embargo ke dan sebagainya, dia orang boleh veto. Semua dia kuasa veto. Jadi ini yang kita kena buka minda dan jangan, orang kata, jangan harapkan sangatlah kalau dalam masa mudahnya jangan diharapkan sangat untuk nak tu. Pada saya yang pentingnya kita dapatkan pasti semua jenazah, punca dan juga bagaimana pesawat tersebut telah mengalami mudaratan di Prof, MH370 sebagai contoh membuka satu tanda aras baru bahawa betapa pentingnya industri penerbangan itu dilihat secara menyeluruh daripada aspek keselamatan dan sebagainya. MH17 juga tidak kurang complicated dari segi itu. Bagaimana siasatan ini kelak menjadi tanda aras baru juga dalam penyiasatan nahas di masa akan datang, dan bagaimana itu dilihat pada hari ini? Saya rasa penyiasatan yang dilakukannya mengikut beberapa regulation yang disebut oleh ICAO. So nampaknya premier reportnya ada juga beberapa loophole lah. Kalau tengok page 11, ya, ATC conversation, dia kata at 1300 hours flight crew meminta turnaround of flight path. Dia nak pergi ke 20 nautical miles off the flight path tu. Tapi saya tengok dari conversation daripada ATC dia hanya start pada 1308 hours sampai ke 1320 hours. So mana dia conversation pada 1300 hours tersebut? Saya nak tengok adakah betul ke dia view of flight path around 20 nautical miles off left tu, seperti sebut daripada page 11 tu. Tapi tidak digambarkan di sini. Saya harap ada comprehensive ATC report lah yang dimasukkan dalam comprehensive report. So saya nak tahu betul ke dia turn around ke 20 nautical miles off of left of your flight path tersebut. So itu ada dalam page 11 tu saya tengok tadi tu. So
itu yang membersihkan saya lah apa sebenarnya terjadi. Apa lagi perkara-perkara yang perlu dilihat dan juga akhirnya nanti kita masyarakat secara yang lebih luasnya dalam memahami nahas ini tertanya-tanya dan jawapan itu dapat dijawab melalui laporan yang akan dilihat dalam masa setahun lagi. Apa perkara yang perlu dilihat di situ, Kapten? Pada saya dah tak adalah banyak sangat. Yang lepas ni semuanya banyaknya teknikal lah. Jadi kalau kita nak tengok pun yang boleh datang nak menyejukkan hati sikit ialah sama ada semua penumpang dan kru MH17 tu adakah mereka menderita ya ataupun tidak, dan siapa yang menembak itulah itu yang paling penting untuk kita dapatkan. Akhirnya nanti mungkin dalam jangka masa, kalau dapat Prof tambah sedikit, dalam masa kehadapan ini apa yang dapat disimpulkan menerusi penyiasatan ini? Kalau kita di Malaysia, apa perkara yang dipelajari dan juga apa yang kita perlu sikit sebanyak penambahbaikan dan juga melihat perubahan yang dapat dilakukan. Mungkin macam Dr. kata tadi, ATC dan sebagainya. Faktor-faktor lain yang perlu diambil kira dalam industri penerbangan pada hari ini. Itu risk assessment terhadap kawasan yang dilalui oleh flight path kapal tersebut lah. Kalau kita tengok daripada preliminary report pun dia ada buat beberapa recommendation lah. Salah satunya risk assessment lah. So kawasan-kawasan yang bergolak ataupun kawasan-kawasan yang mengalami banyak sangat kekacauan. So apakah ada risk assessment tersebut? Parameter apakah yang perlu dimasukkan? Itu salah satu recommendation lah oleh Dashboard Safety Agency tersebut. So itu yang bagusnya tentang ada satu benda positif lah yang terjadi akibat insiden ni. 30 saat, Kapten. Setakat ni saya nak sambung apa yang Prof cakap tadi. Ketinggian yang diberikan kepada MH17 iaitu 33,000 kaki. Ya, buffer di situ dalam NOTAM dia kata 32,000 kaki. Ini bermakna dia berdasarkan dia bagi 10,000 kaki buffer ni adalah sebab pihak pemisah menggunakan shoulder launch IGLA untuk menembak frog foot. IGLA tidak boleh pergi lebih daripada 20,000 kaki. Itu sebab dia bagi ada 10,000 kaki buffer. Sebab itu dikatakan oleh sama ada Eurocontrol ataupun Denipro, kawasan itu adalah selamat untuk dilalui pesawat awam. Dan selepas kejadian itu, ianya tak ada had limit untuk kawasan itu untuk dilalui, dan ini sebahagian daripada perbincangan kami dan kami akan telusuri juga perkara-perkara ini di masa-masa akan datang, dan juga keadilan untuk MH17 akan diperbincangkan lagi juga dalam program-program kami di Astro Awani. Terima kasih kepada Kapten, terima kasih kepada Prof kerana bersama kami dalam analisis Awani pada malam ini. Jika ada sebarang pandangan atau cadangan, teruskan bersama kami di Facebook, Twitter Astro Awani, atau teruskan bersama kami di astroawani.com untuk laporan yang lebih komprehensif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi malam esok. Thank you.